Yang berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Speaker. Saya turut ingin membahaskan rang undang-undang pindaan terhadap Perlembagaan Persekutuan. Sebelum ini, Menteri telah memberitahu bahawa sejak pilihan raya 2018 terdapat 39 ahli parlimen atau keluar parti ataupun lompat parti. Dan bilangan ahli Dewan Undangan Negeri yang lompat parti tidak diketahui numbernya, saya jangka berpuluh-puluh. Dan ini telah menimbulkan satu masalah yang membesar kerana kerajaan yang sah tumbang akibat tindakan tidak bertanggungjawab. Kata-kata tersebut tidak bertanggungjawab, legitimate government tumbang berikutan certain move tahun 2020, sebelum itu Sabah 2018, Johor, Melaka, Perak, Kedah 2020. Dan tahun 2020 ini merupakan satu perkara yang amat mendukacitakan kerana pengundi-pengundi mengharapkan apabila mereka mengundi, mereka wakil rakyat sebagai pemegang amanah kepada pengundi-pengundi. Dan tadi di bawah beliau ini saya rasa dia masih mentah lagi, masih terlalu raw dan tidak boleh kita terima pada masa ini. Dan seperti yang dikatakan, perlu rujuk kepada jawatan kuasa dan perkara-perkara yang perlu kita harusi kerana sekatan terhadap freedom of association dan freedom of association, sekatan kepada hak kebebasan kepada persatuan itu, berpersatuan berkaitan parti politik itu perlu kelulusan 2/3 dan tidak boleh diturunkan kepada satu federal law yang hanya memerlukan simple majority. Saya tadi mendengar bahawa Ipoh Timur menyatakan bahawa tumbangnya kerajaan Perak 2009 dan berikutan perkara tersebut, kita ambil iktibar apabila saya menjadi adun di Pulau Pinang pada tahun 2012. Satu enactment Perlembagaan Negeri Pulau Pinang pindaan 2012 telah dibuat dengan detail bagaimana kita nak buat anti lopan parti. Telah diwatalkan 14 Februari 2013, 9 tahun lalu. Kerajaan Dun Negeri Pulau Pinang, saya menjadi seorang ahli adun, kita telah meluluskan dan juga mewatalkan terhadap anti lopan parti di State Constitution, di Perlembagaan Negeri Pulau Pinang. Dan apa yang saya nak highlight di hari ini ialah bahawa bagaimana kerana sebelum ini kita nak dengar dengan pernyataan menteri bagaimana kuasa-kuasa negeri dalam dari segi enact satu fasal anti lompat parti di State Constitution, bagaimana dia dapat dengan pindaan Federal Constitution ini, bagaimana dia boleh berdepan ataupun mengatasi masalah dengan State Constitution. Kerana kita harus ingat bahawa Perlembagaan Persekutuan, fundamental structure of the Federal Constitution, kita juga perlu menghormati State Constitution, perlu juga menghormati State Legislative Assembly. Parlimen boleh regulate terhadap komposisi terhadap Federal Parliament, tetapi pula State Legislative. So saya rasa perlu diberikan perhatian yang serius. Dan sebelum ini kita perlu ubah perkara 49A dengan tambah satu A, iaitu aspek tindakan ahli parlimen yang dianggap lompat parti. Dan kalau kita proses-proses ubahan pindaan undang-undang ini, kita juga perlu lihat kepada artikel 71 Federal Guarantee of State Constitution. Bagaimana Federal Guarantee of the State Constitution, jadual ke-8 sebelum ini adalah libat urus provision to be inserted into State Constitution. Apakah prosedurnya? Consultation dengan governor, consultation dengan state government, consultation dengan undangan negeri seluruh Malaysia. Dan apakah safeguard terhadap State Legislative Assembly. Kerana saya waktu dulu adun dan sekarang ahli parlimen, dan saya juga telah berikrar untuk mempertahankan Federal Constitution dan pada masa sama State Constitution juga. Dan bagaimana kita have to reconcile
kuasa-kuasa negeri dengan kuasa-kuasa persekutuan dalam scheme of thing yang sedang kita laksanakan, yang sedang kita bincangkan pada hari ini. Dan saya harap bahawa federal law Akta Parlimen, kita harus menetapkan kuasa sekatan itu di peringkat pelbagai persekutuan, dan federal law hanya untuk prosedur bagaimana kita memaklumkan kepada speaker, sama ada Setiausaha Agong memaklumkan kepada speaker kekosongan tersebut, bagaimana speaker memaklumkan kepada SPR, bagaimana proses SPR memulakan pilihan raya apabila ada kekosongan, prosedur wise boleh diletakkan dalam Federal Act. Tetapi kuasa-kuasa sekatan terhadap hak berpersekutuan perlu dipindah dalam peringkat perlembagaan persekutuan dan tidak boleh oleh satu Akta Parlimen, kerana dia punya hak iaitu 2/3 perlu diletakkan dalam Federal Constitution, tetapi Act of Parliament hanya 1/2 simple majority saja. Itu saja Tuan Speaker. Terima kasih. Terima kasih Bukit Bendera. Seterusnya kita persilakan yang baru.